Alam sekitar merupakan satu anugerah yang sangat tidak ternilai buat kita semua. Indah sekali alam sekitar, bukan? Sukar untuk dipercaya bahawa masih ada sesetengah pihak yang ingin merosakkan keindahan ini. Tidakkah mereka sedar betapa pentingnya pemeliharaan dan pemuliharaan kepada alam sekitar itu? Atau mereka hanya memilih untuk tidak mengambil tahu? Yang pasti, perkara itu sangatlah menyedihkan. Saya yakin semua pihak sedar betapa pentingnya alam sekitar kepada semua orang. Namun apakan daya ketika nafsu lebih berkuasa dari kewarasan akal fikiran. Sikap pentingkan diri sendiri dan rakus menyebabkan hilangnya pertimbangan diri dan memilih untuk bertindak sesuka hati tanpa rasa bersalah, malah tidak peduli. Sedar atau tidak, itulah kata-kata yang boleh menggambarkan sikap sesetengah orang yang seringkali mengancam alam sekitar, sedangkan perbuatan itu hanyalah umpama cuba memakan diri sendiri dan orang lain. Contoh perbuatan manusia yang tidak dapat diterima ini adalah ketika ada yang sanggup membakar hutan secara besar-besaran untuk mendapatkan tanah bagi pembinaan bangunan baru, membuang sampah di merata-rata tempat termasuklah di sungai, menebang pokok secara berleluasa, pembuangan sisa kimia dan toksin dari kilang ke air laut secara tidak terkawal, asap bahan cemar, toksik yang dilepaskan kilang ke ruang udara sesuka hati dan banyak lagi. Semua aktiviti ini merupakan satu kenyataan tentang apa manusia sudah lakukan untuk alam sekitar pada masa ini. Tiada sesiapa dapat menafikan dan kita semua juga sudah sedia maklum tentang kesemua aktiviti ini. Cuma kita hanya menjadi seorang manusia yang bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing dengan cuba memekapkan telinga dan memejamkan mata setiap kali isu mengenai alam sekitar seperti ini dibangkitkan. Jadi, mengapa pentingnya alam sekitar untuk dipelihara dan dipulihara adalah kerana pemeliharaan terhadap alam sekitar amat penting untuk mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Alam sekitar merupakan tempat tinggal bagi flora dan fauna dan kedua-duanya memainkan peranan dalam mengekalkan alam semula jadi dan setiap satunya mempunyai rantaian yang mengikat antara satu sama lain. Selain itu, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar amat penting agar manusia mendapat sumber air yang bersih dan tidak tercemar. Pencemaran air seperti membuang sampah dan sisa toksik ke dalam sungai dan sebagainya akan memberikan kesan buruk kepada kehidupan manusia. Sumber air akan menjadi kotor dan beracun dan tidak boleh digunakan. Secara tidak langsung, manusia yang menggunakan air yang tercemar akan mendapat penyakit yang membawa mudarat kepada kita. Aktiviti pembalakan yang berleluasa akan memberikan kesan buruk kepada alam sekitar dan hutan-hutan. Sekiranya aktiviti ini tidak dapat dikawal, jumlah tumbuhan hijau akan berkurangan dan ini akan menjadikan cuaca semakin panas dan tidak stabil. Oleh itu, hutan perlu dipelihara bagi mengelakkan suhu bumi meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Maka di sini, teknologi hijau memainkan peranan untuk membantu pembangunan masyarakat berilmu yang mendorong kita ke arah mempraktikkan tenaga lestari dan cara hidup lebih baik. Kita boleh hidup lebih lestari jika kita menjadi seorang yang lebih celik alam sekitar, belajar daripada alam semula jadi, hidup dengan lebih sederhana dan menjadi rakyat yang aktif dalam membangunkan alam sekitar. Teknologi hijau adalah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan sumber semula jadi dan meminimumkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Contoh sektor teknologi hijau termasuklah sektor pengangkutan, iaitu dengan menggunakan pengangkutan hijau, iaitu pengangkutan yang menggunakan kuasa solar dan kuasa elektrik. Seterusnya, dalam sektor perindustrian dan pembuatan pula menggunakan konsep 5R, iaitu gitar semula bahan terpakai seperti kertas, plastik dan tin aluminium serta banyak lagi. Natijahnya, jika setiap pihak mengambil langkah sederak ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, sudah pasti kemelut ini dapat diatasi. Kupasan demi kupasan berkaitan punca-punca pencemaran yang telah dikenal pasti ini harus diambil serius oleh semua pihak dan organisasi agar belenggu yang merantai permasalahan pencemaran alam sekitar seperti pencemaran air, udara, tanah dan bunyi dapat dirungkai dan diselesaikan hingga ke akar cerita.
kelestarian dan kehijauan flora dan fauna yang bebas daripada pencemaran dapat dikekalkan dan diwariskan sebagai tatapan generasi masa hadapan yang akan mendepani realiti dunia yang pantas berubah dan berkembang.